Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 1 April 2023. Sindiket pemalsuan dokumen permit masuk berjaya ditumpaskan dalam operasi bersepadu serkap pada 29 Mac lalu di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Dalam operasi sekitar 10.35 malam itu, 3 lelaki dan 2 wanita berusia 24 hingga 52 tahun ditahan selepas didapati memiliki permit masuk disyaki palsu. Pengarah Imigresen Negeri Sabah Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata penahanan itu membawa kepada serbuan kedua dan tangkapan melibatkan seorang lagi wanita berusia 59 tahun di Riverside Sembulan pada 30 Mac pukul 1 petang. Modus operandi sindiket ini menawarkan permit masuk kepada warga asing secara berperingkat bermula dengan bayaran sekitar RM100 Malaysia sehingga RM800 Malaysia. Sindiket ini disyaki telah beroperasi sejak April tahun 2022 dan disyaki telah mengaut keuntungan sekitar RM60,000 hingga RM100,000. Beliau bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurut beliau, pihaknya juga masih mengesan seorang lagi suspek disyaki terlibat sama dalam kes ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 55D dan Seksyen 56-1-L Akta Imigresen 1959 Palang 63. Perkembangan banjir di Nabawan setakat 8 malam semalam, trend semasa banjir meningkat dengan 187 penduduk membabitkan 51 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Gereja SIB Salarom Baru. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, ia melibatkan 69 lelaki, 59 perempuan, 36 kanak-kanak lelaki dan 23 kanak-kanak perempuan. Meskipun keadaan banjir beransur surut, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Lebih 6,000 wanita di seluruh negara menyertai 13 program dianjurkan Talent Corporation Malaysia, Talent Corp. Program yang dilaksana sempena Bulan Pemerkasaan Wanita itu memberi fokus kepada pelbagai isu termasuk peluang kerjaya. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmut yakin usaha dan kerjasama sedemikian dapat menangani cabaran tenaga kerja terutamanya dalam aspek jurang kemahiran dan permintaan pasaran kerja. Ini adalah program tahunan kita sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Jadi kita memang akan sambut setiap tahun dan agensi kita, Talent Corp dan juga agensi yang lain akan terus memastikan bahawa wanita tidak akan ketinggalan dari pelbagai sudutlah, terutama dalam mendapat kerjaya yang baik. Beliau ditemui media selepas merasmikan penutupan program Bulan Pemerkasaan Wanita 2023 di Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Program bertujuan mempersiap wanita mendepani pelbagai cabaran dalam kehidupan dan kerjaya selain meraihkan pencapaian wanita dalam pelbagai bidang. Beliau berharap semua pihak berkepentingan dapat bekerjasama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan saksama selaras tonggak Malaysia Madani. Penglibatan masyarakat terutama golongan muda dalam aktiviti keagamaan seperti program tadarus dan khatam Al-Quran amat penting. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, aktiviti seumpama berupaya memupuk rasa cinta terhadap Al-Quran di samping mengeratkan hubungan silaturahim. Kita akan besarkan program seumpama ini dan kita akan jelajah ke mukim-mukim. Misalnya tuan rumahnya kita akan adakan di tempat-tempat tertentu untuk memberikan peluang kepada masyarakat di mukim berkenaan untuk hadir menghadiri program ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program tadarus dan khatam Al-Quran perdana peringkat daerah Membakut di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping Membakut. Penganjuran program keagamaan ini turut disambut baik golongan muda dan berharap ianya diteruskan. Program macam ini dia bagus sebab dia boleh menyatukan ummah sama dapat merapatkan lagi silaturahim antara masyarakat. Selain itu juga program ini dapat mendekatkan semua golongan muda dengan Al-Quran.
program begini boleh diperluaskan lagi agar dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat di dalam kampung, meningkatkan lagi golongan muda agar mengikut majlis-majlis seperti inilah. Dia lebih meningkatkan pengetahuan, dapat melancarkan lagi dalam pembacaan Al-Quran. Seramai 300 umat Islam dari 36 kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut menyertai program tersebut. Sebanyak 6 masjid dan 13 surau di daerah Nabawan menerima sumbangan buah kurma dan wang tunai daripada pejabat ahli Dewan Undangan Negeri Adun kawasan berkenaan. Sumbangan disampaikan Adun Nabawan, Dato' Abdul Ghani Yassin sempena majlis berbuka puasa di Masjid Al-Hidayah Nabawan. Bercakap kepada pemberita, beliau yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB berharap sumbangan ini dapat mengimarahkan masjid dan surau terlibat dengan pelbagai aktiviti keagamaan sepanjang bulan Ramadan. Kita menyampaikan sumbangan berupa kurma dan juga sumbangan untuk tabung-tabung masjid dan surau di daerah Nabawan. Dan ini untuk menyemarakan lagi bulan Ramadan pada tahun ini. Bagi penerima, sumbangan tersebut amat diharapkan lebih-lebih lagi semasa bulan Ramadan ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana memberi sumbangan kepada surau dan bersama dengan di kurma. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk lah. Syukur dan terima kasih kepada Datuk Ghani atas sumbangan yang telah diberikan. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang serba sedikit ini dapat membantu masyarakat Muslim khususnya Salung untuk menjalankan segala ibadah Ramadan pada tahun ini. Datuk Ghani turut menzahirkan terima kasih kepada syarikat korporat yang tampil menyumbang peralatan dan kelengkapan seperti kipas kepada masjid di daerah berkenaan demi keselesaan para jemaah yang beribadah. Tidak ketinggalan mendapatkan keberkatan Ramadan, Institut Tadbiran Awam Negara Intan Sabah menganjurkan majlis berbuka puasa bersama 40 pelajar asnaf dari Sekolah Kebangsaan Telipok. Majlis diadakan di kampus Intan Sabah, Jalan Sulaman Tuaran ini turut melibatkan penyerahan sumbangan wang tunai hasil kutipan kaki tangan Intan. Pengarah Wilayah Intan Kampus Sabah, Muhammad Haris Ali berkata, program diadakan bagi memberi peluang kepada warga Intan Sabah mendekati dan berkongsi rezeki bersama golongan memerlukan. Ini adalah satu khidmat masyarakat kita juga untuk kita menyantuni masyarakat setempat, dan kita pun dalam keadaan dalam kedatangan bulan Ramadan ini kita nak bawa keceriaan, dan insya-Allah program ini kita teruskan dalam masa-masa yang akan datang insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis tersebut yang turut dihadiri 80 kaki tangan Intan Kampus Sabah. Sebanyak 3,500 pek juadah berbuka puasa disumbangkan Bank Rakyat kepada pengamal media seluruh negara menerusi tanggungjawab sosial korporatnya. Ketua Pegawai Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat Nizam Sani berkata ia bagi menghargai pengamal media yang sentiasa memberikan sokongan berterusan kepada Bank Rakyat. Program ni adalah satu program yang kita dah buat selama 9 tahun, iaitu kita berikan sumbangan pek berbuka puasa untuk pengamal-pengamal media di seluruh Malaysia. Ya. Ini tahun ke-9, insya-Allah tahun depan kita akan buat lagi tahun ke-10 daripada media cetak ke radio dan elektronik. Nizam menyatakan demikian kepada RTM selepas menyerahkan pek juadah berbuka puasa di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Kinabalu. Sebanyak 40 pek juadah berbuka puasa disumbangkan kepada RTM Sabah. Sementara itu disandakan sebanyak 500 bungkus bubur lambuk diagihkan Jabatan Penjara Sandakan kepada orang ramai. Agihan secara pandu lalu ini dijayakan pegawai dan anggota penjara Sandakan serta Persatuan Isteri, Anak-anak dan anggota penjara wanita Penjara Malaysia bersiap. Bercakap kepada RTM di Sandakan, Pengarah Penjara Sandakan Abdul Nasif Sarahan berkata, juada disediakan penghuni dan kaki tangan penjara ini antara pengisian program pemulihan penghuni penjara dalam menyumbang bakti kepada masyarakat.
Penganjurannya akan diteruskan dan menjadi program tahunan penjara sandakan setiap kali menjelang Ramadan dalam usaha memperkasa program khidmat komuniti. Menyahut seruan kerajaan kita dengan konsep madani itu, kita menerapkan nilai-nilai ihsan di sana, iaitu peduli. Walaupun banduan dan juga pegawai penjara bertugas di dalam tembok, batu dan jeriji besi, tapi itu tidak menghalang kita untuk berkhidmat, untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam perkembangan sama, Abdul Nasif memaklumkan pelbagai program telah disusun unit agama penjara sandakan bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan. Pemilihan makanan yang sesuai ketika bersahur dan berbuka puasa sepanjang melaksanakan ibadah berpuasa penting bagi memastikan tubuh badan memperoleh tenaga mencukupi. Pengambilan makanan yang seimbang dan bernutrisi membolehkan tubuh badan memperoleh semua nutrien yang diperlukan sekaligus mengelak kelesuan semasa berpuasa. Menurut Pensyarakanan Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan FSMP Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Bibi Nabiha Abdul Hakim, pengambilan makanan seimbang boleh dilakukan berpandukan kepada Pinggan Sihat Malaysia. Kalau kita fokuskan kepada bersahur itu sebenarnya kita cuba untuk rasa kenyang dengan lebih lama. Okay? Jadi antara tipsnya adalah dengan mengamalkan pengambilan karbohidrat yang kompleks dan juga berserat. Dia lambat sikit dihadam, rasa kenyang tu lebih lama lah. Pengambilan air yang cukup juga perlu dititik beratkan iaitu mengambil sebanyak 1.5 liter atau 6 hingga 8 gelas sehari bagi membolehkan tubuh badan kekal terhidrasi selain memperbanyak pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Beliau yang ditemui RTM di UMS Kota Kinabalu turut mencadangkan agar pengambilan makanan berkafein seperti kopi dan teh serta makanan tinggi kandungan garam dielakkan kerana akan menyebabkan rasa dahaga ketika berpuasa. Selain itu, pengambilan makanan yang tinggi gula khususnya ketika berbuka puasa perlu dihadkan bagi mengawal jumlah kalori dalam tubuh badan. Baik, paparan tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. RTM, especially for you.